Sebab Nabi orang Arab, sebab tu dia pakai lagu tu. Nabi tutup kepala sebab dia orang Arab. Nabi pakai jubah sebab dia orang Arab, kan? Tapi sebahagian ulama yang lain pula, bila mereka melihat bagaimana Ibnu Umar ni, bagaimana Ibnu Umar kasih kepada Nabi tu sampai tahap tu dia buat, tuan-tuan sekalian, maka sebab itu sebahagian ulama kata tutup kepala dengan niat kerana kita sayang dekat Nabi, kita nak buat sebagaimana yang Nabi buat, itu boleh, tetapi itu terpulang kepada Allah, tapi itu boleh mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita buat tu niat kita kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab dia Laisa Minal Islam, dia kata sebahagian sahabat, dia kata di tempat mana Nabi buka baju, dia pun buka baju juga. Sampai tahap tu, tuan-tuan, sampai ke tahap tu. Kita sampai tahap mana, kan? Ni contohnya bagaimana Ibnu Umar ni dia punya ikut sunnah Nabi tu sampai tahap benda yang Nabi buat sampai tahap tu dia buat, sehingga kan sebahagian orang mengatakan bahawa kalau kamu tengok Ibnu Umar ikut sunnah Nabi, kamu mungkin akan kata dia tu gila. Tak gila apa? Nabi pergi tempat tu, Nabi pergi berteduh bawah pokok sebab Nabi nak rehat sebab panas. Yang kita sengaja duk pergi berlindung bawah pokok tu buat apa? Tapi Ibnu Umar dia punya kasih kepada Nabi sampai tahap tu, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Ibnu Umar fiqh dia agak syadid nak banding dengan fiqh sahabat-sahabat Nabi hak lain. Dia kuliah subuh ni dia tak boleh panjang sangat. Tuan-tuan biasa kuliah subuh habis pukul 8. Nyanya tu. Nyanya. Tak apalah, tuan-tuan sekalian, kita buat setakat mana hak boleh je. Dia kuliah ni eloknya 45 minit, 1 jam tu cantik lah. Kalau sampai sejam setengah, 2 jam tu, nanti tuan-tuan duduk kata dalam hati, ustaz ni pantang dapat mikrofon. payah nak berhenti. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, itu satu contoh yang kedua. Saya ringkaskan, tuan-tuan. Contoh yang kedua, dia kata bahawa Nafi' ni dia banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Ibnu Umar. Nafi' kata apa, tuan-tuan? Nafi' kata Ibnu Umar dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi suruh ada pintu tertentu ni orang lelaki jangan guna, bagi kat muslimat je guna, bagi kat kaum wanita je guna, Dia kata, Nafi' kata punya Ibnu Umar ni dia nak laksanakan benda yang Nabi suruh, dia sendiri tak guna pintu tu sampai dia mati. Kalau tuan-tuan, kalau kita lah benda yang Nabi kata pintu tu bagi dekat orang perempuan guna, kita faham macam mana? Kita boleh guna, cuma kita boleh guna, bukan kita tak boleh guna, cuma bila orang perempuan nak guna pintu tu, kan? Bagi setengah orang dia faham lagu tu, tapi Ibnu Umar tak. Bila Nabi kata suruh pintu tu bagi dekat orang perempuan, dia sendiri tak guna pintu tu sampai dia mati. Dia punya pegang sungguh-sungguh benda yang Nabi suruh, benda yang Nabi buat ni, tuan-tuan. Sebab tu dalam bab pakai kopiah yang kita cerita tadi, tuan-tuan, pakai kopiah ke serban dan sebagainya, walaupun Albani kata, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani kata benda tu dia kata bukan sunnah yang mendatangkan pahala, dia kata, tapi dia kata dia percaya bahawa tutup kepala adalah pakaian orang-orang soleh. Dia kata, maka bila dia pakaian orang-orang soleh, dia kata mudah-mudahan ada pahala bagi sesiapa yang menutup kepala dia. Itu dia kesimpulan yang Albani buat. Baik, tuan-tuan sekalian, akhir sekali, dah sejam dah, tuan-tuan. Akhir sekali kita ambil satu contoh lagi, riwayat daripada Imam Tirmizi yang bawa riwayat ni daripada Salih bin Kaisan. Dia kata bahawa, tuan-tuan sekalian, cerita pasal satu orang lelaki dari Syam yang tanya
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang haji tamattu'. Kan? Haji tamattu'. Tuan-tuan pergi haji hari tu buat haji apa? Orang kita di Malaysia ni biasanya dua je. Kan? Kiran tu kalau kawan-kawan saya lah, saya tak pernah dengar ada hak buat. Dalam masyarakat kita ni sepanjang kita duduk cakap, yang kita biasa dengar dua je. Ifrat ifrat dengan tamattu', kan? Haji tamattu'. Pasal apa buat tamattu'? Setengah orang dia buat tamattu', dia kata sebab waktu senang. Kan? Waktu senang. Ataupun kalau hak mengaji sikit, kalau hak menjadi mengaji, dia kata yang tu sunnah Nabi. Dia kata hak Nabi suruh buat tamattu'. Sebagaimana Albani kata tamattu'. Kan? Kalau kita tanya yang buat ifrat, dia kata sebab apa ifrat? Dia kata sebab ifrat yang paling afdal mengikut mazhab Syafi'i. Di sisi Imam Syafi'i antara tiga tu kiran, tamattu' dengan ifrat, Imam Syafi'i kata ifrat yang paling afdal sebab ifrat yang paling payah. Ifrat yang paling payah. Jadi amalan ni yang paling afdal di sisi Imam Syafi'i ialah amalan yang paling payah. Hak mana paling payah itu paling banyak pahala. Sebagaimana tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca Quran senang dengan tuan-tuan baca Quran payah. Maka bila payah baca Quran sebab tak pandai, dapat satu pahala untuk baca Quran, pahala yang kedua sebab payahnya baca Quran. Jadi Imam Syafi'i kata yang afdalnya ialah haji ifrat. Saya pergi ke Mekah dulu tuan-tuan, duduk sebilik 6 orang, pakcik-pakcik semua, kan? Saya buat tamattu', hak lain 5 orang dalam bilik saya semua buat ifrat. Saya habis selesai umrah saya tuan-tuan sekalian, kita balik bilik, tukarlah kan kat ihram tu, pakai track suit lah, pakai seluar apa semua, pakai baju. Pakcik yang duduk sebilik dengan saya tu, dia pun pakai track suit juga. Dia pakai track suit juga. Saya tak tahu dia buat ifrat, saya tak tahu. Saya tengok dia pun salih, duduk sembang dengan pakcik tu, duduk gelak ketawa, duduk gurau apa semua. Tiba-tiba makcik masuk, isteri pakcik tu, makcik tu masuk. Dia kata, "Woi Haji." Dia pakai, "Woi Haji." Dia kata, "Woi Haji, mana boleh pakai seluar?" Dia kata, "Mana boleh pakai seluar?" Lepas tu pakcik dia kata, "Tu ustaz pakai seluar." Ustaz kena. "Tu ustaz pakai seluar." Dia kata, ni masalah. Padahal dia duk cerita kat saya, pakcik tu cerita kat saya, dia mengaji dengan 2 tok guru sebelum pergi haji tu. Mengaji dengan 2 tok guru. Tapi dah ustaz pakai seluar, dia pun pakai seluar juga. Ni masalah tuan-tuan. Ni masalah. Jadi Imam Syafi'i kata ifrat yang paling afdal. Tapi di sisi Albani dia kata sebab Nabi suruh sahabat buat tamattu', hak Nabi suruh itulah yang afdal. Kan? Di sisi Albani dia kata itu yang paling afdal, tamattu' yang paling afdal. Maka dia kata apa di sini tuan-tuan sekalian, Abdul bin Umar kata dibenarkan kita buat haji tamattu', tapi lelaki dari Syam ni kata apa? Tapi ayah kamu melarang kami daripada buat tamattu'. Macam mana tuan-tuan sekalian? Ayah kamu larang, tapi kamu kata boleh. Maka ringkas cerita tuan-tuan, Ibnu Umar kata walaupun ayah aku benarkan, tapi kerana aku mengetahui bahawa Nabi suruh kami para sahabat untuk melakukan tamattu', maka tamattu' boleh dilakukan walaupun ayah aku sendiri melarang. Tahap kecintaan Ibnu Umar antara ayah dia dengan Nabi, dia lebihkan Nabi. Itu yang dalam masyarakat kita ni tuan-tuan sekalian, bila kita terima satu hadis, kita tahu benda ni betul-betul Nabi kata macam ni, tapi bertentangan dengan mazhab kita. Contoh, bertentangan dengan mazhab kita, kita nak utamakan hak mana? Nak utamakan mazhab atau nak utamakan hadis? Hendaklah kita mengutamakan hadis. Sebagaimana contoh dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, bersedekap, tuan-tuan tahu bersedekap, meletakkan tangan kan dekat dada ataupun dekat perut kan, itu bersedekap, tahu kan? Dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, bagi Imam Abu Hanifah, tangan diluruskan ke bawah. Dalam mazhab Hanafi diluruskan bawah.
Tetapi dua ulama besar dalam mazhab Hanafi, Abu Yusuf dan juga Asy-Syaibani, dua orang ni, Asy-Syaibani dengan Abu Yusuf kata, walaupun imam kami, yakni Imam Abu Hanifah, kata letak di bawah tangan ketika qiyam, tapi kerana kami lebih yakin kepada hadis, berkemungkinan Imam Abu Hanifah tak jumpa hadis ni, maka bagi kami sunat bersedekap. Tuan-tuan nampak tak? Dalam mazhab Hanafi ni, sama-sama mazhab Hanafi, Abu Yusuf dengan Asy-Syaibani kata sunat bersedekap. Sebab itu bila tuan-tuan pergi ke negara yang mazhab dia mazhab Hanafi, tuan-tuan akan jumpa ada dua kemungkinan. Sama ada masjid tu jemaah dia letak tangan di bawah, ataupun mereka letak tangan dekat dada ataupun dekat perut. Sebab apa? Sebab di sebahagian ulama Hanafi dia kata dengan sebab hadis ni kita tinggalkan ulama kita pakai hadis Nabi. Itu contoh. Kan, tuan-tuan sekalian. Baik, sidang hadirin mukminin, walaupun ada banyak lagi perbincangan, tapi saya berhenti setakat itu. Dah kita sejam, lebih kurang sejam 10 minit. Jadi apa yang penting sebagai kesimpulan, tuan-tuan sekalian, nak tunjuk contoh kepada kita semua macam mana sahabat ni dia pegang sunnah Nabi tu betul-betul, dia punya metodologi dia. Cuma kita ni kita kena belajar lagi, sebab sahabat Nabi ni pun dia berbeza cara antara satu sama lain. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, cara dia berbeza nak banding dengan Ibnu Umar. Dalam peristiwa lain, kalau saya boleh bagi contoh, tuan-tuan sekalian, kenapa kita bila datang hadis dengan datang pendapat sahabat, kita lebihkan hadis? Sebab kita anggap bahawa itu kesilapan sahabat. Walaupun dia tu dijamin syurga, tapi mereka masih lagi melakukan kesilapan, mereka tidak maksum. Sebagaimana Umar Al-Khattab, dia larang dia larang orang yang berjunub bila nak semayang daripada pergi tayamum. Kita terima hadis Nabi, kalau kita berjunub, tak ada air ataupun susah nak dapat air, kita tayamum bila nak semayang kan. Bila nak semayang kita tayamum. Sebab tu ada satu soalan minggu lepas, ada orang perempuan tanya, macam mana kalau duduk di pejabat susah nak mandi? Di pejabat susah nak mandi kan? Kecuali pejabat tu pejabat kita punya, tak apalah kan. Tapi setengah pejabat memang susah nak mandi lah. Tiba-tiba haid dia dah kering, dia dah bersih masa di pejabat. Untuk dia keluar daripada pejabat pergi mandi dekat mana-mana tak boleh kan, dengan sebab suasana kerja tu. Bagi cikgu sekolah mungkin senang kot, tapi cikgu sekolah pun kadang-kadang tak boleh nak keluar kan, nak mandi tak boleh, dengan sebab suasana kerja tu susah. Maka tuan-tuan sekalian, dalam fiqhnya ialah sebagaimana hadis Nabi, walaupun air ada, tapi dengan sebab air tu payah untuk kita ambil kan, maka dibolehkan kita tayamum kan. Tak boleh kita tayamum, tak payah mandi, kita tayamum, boleh semayang. Nanti bila balik rumah kita mandi. Itu cara dia. Jadi saya berhenti setakat itu, tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf ambil masa sedikit, kecuali tuan-tuan ada sebarang soalan. Tak ada kot lah. Ni semua teringat nak makan nasi lemak apa. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan sekalian sebab bagi peluang untuk saya datang pada pagi ini berkongsi sedikit maklumat. Mudah-mudahan dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.